Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami telah bantu lebih daripada 1,000 orang, 1,252 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang masalah ramai orang yang nak turunkan berat badan. Assalamualaikum Puan Intan Rohayati, apa khabar? Saya harap Puan Intan Rohayati dan sesiapa yang menonton Facebook Live ni akan dapat banyak benda yang positif ataupun cara kurus yang senang kita boleh follow supaya kita sama-sama dapat turunkan berat badan dengan cara yang baik. Assalamualaikum Puan Alisha Sofia, apa khabar? So, boleh tak komen sikit? Macam mana raya hari ni? Raya setakat ni macam mana? Okey ke okey? So, macam biasa kita beraya dekat rumah, tak boleh nak pergi ke mana-mana sangat. Waalaikumsalam Puan Acik Ros, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Zaujah, apa khabar Puan Zaujah Nizam? Alright, so Alhamdulillah kita sekarang ni berada pada hari raya ketiga. Saya tak jadi nak puasa 6 hari ni. Hai Puan Cik Na, apa khabar? Sebabkan terbangun sahur lambat. Terbangun sahur lambat. Jadi apa yang saya nak share kepada semua tentang experience saya dalam membantu lebih daripada 1,000 orang turunkan berat badan sepanjang penubuhan Batak Fitness sejak pada November 2019. Dan saya dapat ramai orang ada masalah yang saya nak sebutkan ni. Siapa kat sini yang dah ready untuk saya sebutkan, boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready? Waalaikumsalam Puan Cik Na. Assalamualaikum Kak Zahara. Hai Puan Nancy Isi Dennis. Okey je, kesana ke sini dalam rumah je lah kan. Jadilah kan. So apa yang saya nak share pada hari ini adalah saya nak share beberapa masalah yang saya perasan ramai orang ada, especially di kalangan mereka yang nak turunkan berat badan. So sebelum saya nak mulakan, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Baik, yang pertama sekali yang saya perasan orang yang cuba nak turunkan berat badan, bila dia dah jumpa dengan Batak Fitness, saya perasan mereka dah cuba macam-macam cara. Mereka dah cuba macam-macam kaedah kurus, mereka dah cuba macam-macam jenis produk, mereka juga mungkin dah macam-macam jenis macam-macam jenis exercise dah cuba, macam-macam lah, yang penting macam-macam benda dah cuba. Tetapi apa yang saya perasan adalah mereka macam dah start nak give up. Mereka rasa nak give up dan mereka rasa macam rasa sarkastik. Bukan sarkastik, mereka rasa macam kurang yakin. Kurang yakin dengan apa? Kurang yakin dengan kaedah kurus yang dia nak cuba lepas ni. Terima kasih kepada Cik Rus yang dah share. Waalaikumsalam Puan Fatimah Haji Masrah, apa khabar? Okay. So maksud saya begini, bila mereka cuba nak turunkan berat badan, mereka dah cuba macam-macam jenis kaedah cara dan nak turunkan berat badan dan sebagainya, dan mereka perasan mereka tak nampak kesan. Mereka pernah cuba cara diet macam kurangkan makan nasi, ataupun mereka juga pernah cuba diet yang macam diet yang macam agak gah-gah sikit, macam diet Atkins lah, diet ketogenic diet lah, macam-macam jenis diet, intermittent fasting lah, semua kan. Tapi macam tak ada satu benda yang klik dengan dia. Waalaikumsalam Puan Alisha Sofia, selamat pagi. Baru free. Salam Aidilfitri. Terima kasih. So, boleh tak saya nak share? Siapa sini pernah dengar ketogenic diet? Ataupun pernah tak dengar nama diet tu Atkins? Kalau pernah dengar, boleh tak komen pernah dengar? Boleh tak komen pernah dengar? Kalau katakan kita pernah dengar, saya nak buka lampu sekejap. Kalau katakan kita pernah dengar diet Atkins lah, diet ketogenic diet lah. Bukan nak kata diet tu tak boleh. Bukan kata diet tu tak okey. Diet tu okey. Semua diet tu okey. Cuma masalah ramai orang, mereka tak faham maksud diet tu macam mana. That's why dalam Batak Fitness, kita ada buat satu buku ni. Buku ni nama dia adalah 7 rahsia kurus 7 hari. Dalam ni saya ada letakkan panduan macam mana cara nak pilih diet yang betul. Dan panduan ini adalah macam sangat-sangat universal dan kita boleh apply pada mana-mana apa-apa jenis orang pun. Tak kisahlah sama ada kita ni berbangsa Melayu yang biasa makan macam nasi lemak ke, ataupun makan macam roti canai ke dan sebagainya.
ataupun Chinese yang makan Chinese food, ataupun Indian yang makan Indian food, ataupun Sabahan ataupun Sarawakian. Ada banyak bangsa-bangsa di bawah tu yang ada makanan mereka tersendiri. Semua jenis makanan kita boleh makan asalkan kita faham konsep diet tu. Dan salah satu konsep diet yang kita share dalam 7 rahsia kurus 7 hari ni, yang kita explain dalam ni adalah apa? Kita kena makan sesuatu benda, kita kena ikut cara diet satu benda yang kita boleh tahan lama. Maksud tahan lama tu macam ni, maksud tahan lama tu macam kita boleh follow cara diet macam tu sampai bila-bila, sampai tiupan sangkakala kedua. Boleh faham tak maksud saya? Tiupan sangkakala kedua pula kan, cerita pasal apa pula ni? Dah start puasa 6, tahniah Kak Yong. Saya start semalam. Waalaikumsalam Puan Ida Osman. Alhamdulillah berat masih konsisten walaupun dah raya. Tahniah Puan Alisha Sofia, Kak Zal, tahniah. So, macam ni, cuba kalau katakan kita follow cara diet Atkins ataupun ketogenic diet. Diet dia memang totally different dengan cara pemakanan kita seharian. Dia kurangkan pengambilan nasi atau mungkin tak perlu ambil nasi langsung. Dia pula kena lebihkan sesuatu makanan, kurangkan satu makanan dan lebihkan satu makanan. Dan dia memang tak sesuai dengan tekak kita, dan persoalan dekat sini macam mana kita nak tahan lama dengan diet yang macam tu. Boleh tak komen? Boleh tak kita macam tahan lama dengan diet macam tu? Kalau katakan saya, antara makanan kegemaran saya adalah seperti Zaz, kopi. Kopi saya suka juga makan ayam, contohnya ayam masak kari, ayam masak rendang, ataupun rendang, kari, kurma, makanan berempah, makanan berkuah. Itu makanan favourite saya. Tiba-tiba bila saya nak turunkan berat badan, saya nak kawal berat badan saya kena sacrifice, saya kena korbankan ke semua makanan yang saya suka makan. Tak ke leceh kalau macam tu? Betul tak? Leceh tak? Siapa kat sini yang agree? Kalau katakan kita pada asalnya kita macam biasa makan makanan kegemaran kita, Zaz tak boleh nak makan sebabkan kita rasa sebab nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Cik Ta. Hai Puan Ariski, morning. Siapa kat sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita faham apa yang saya cuba sampaikan dekat sini. Maksud dia kat sini, kalau katakan kita masih lagi cuba cara diet yang kita tak biasa ikut, memang kita akan ada masalah apa? Masalah susah nak ikut cara diet tu secara long term. Dan bila kita tak dapat nak ikut diet tu secara long term, InsyaAllah, pertama, kita tak nampak progres berat badan kita. Kedua, orang akan start kutuk kita hangat-hangat tai ayam. Nombor 3, kita akan nampak macam kita akan percaya macam aku dah cuba dah cara diet yang ketogenic diet kot, Atkins diet kot, tetapi tak nampak kesan dan kita dah tak percaya dah. Diet-diet yang lain yang mungkin diet-diet yang baru nak up ni, macam diet Batak Fitness ni, diet-diet baru nak up kita ni diet BBNU, tak nampak kesan, macam tak percaya. Kalau katakan ketogenic diet yang datang daripada Mat Saleh pun tak berjaya, kalau datang daripada macam ketogenic diet pun tak berjaya, ini kan pula diet Batak Fitness, dah kenapa kan? So siapa sini faham maksud? Boleh tak komen faham? Saya nak bagi contoh lah sikit kan, diet-diet budak-budak baru nak up yang kita tengah follow sekarang ni, ini kesan dia. Contohnya macam Puan Mem Ikin, sebelum ni berat badan dia 80 something kalau tak salah saya, saiz baju dia double XL, dan bila dia follow cara diet kita, dalam masa beberapa bulan bentuk badan dia dan berat badan dia menyusut jadi macam ni, dan dah jadi geng Kiki Lala member yang kedua, ahli member kedua. Nanti saya akan tunjukkan siapakah ketua geng Kiki Lala nanti. Siapa sini nampak gambar tadi? Boleh tak komen nampak? Poin saya dekat sini adalah, kalau katakan kita mungkin rasa fed up, mungkin kita rasa stres sebabkan berat badan yang kita dah cuba turunkan ni tak berjaya turun, sebabkan kita dah cuba macam-macam jenis diet dan kita tak nampak. Percayalah cakap saya, sebenarnya ada lagi cara diet yang mungkin kita belum ikut lagi. Sebabkan once kita jumpa cara diet yang betul, insya-Allah berat badan kita memang terpaksa turun kalau katakan kita faham. Pertama, formula diet yang kita share. Kedua,
kita juga akan senang dapat turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. So, cara dia macam mana? Dengan cara follow meal plan. So, itulah cara Batak Fitness macam mana boleh bantu mereka yang sangat gila committed nak turunkan berat badan, adalah dengan cara ikut meal plan. Siapa dekat sini faham, boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya faham konsep yang saya nak tunjukkan ni, boleh ke share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan terima kasih sebabkan masih lagi support Facebook Live kita ni. Right, so now itulah yang pertama. Masalah yang pertama, mereka dah cuba macam-macam jenis diet dan mereka rasa tak percaya dah dengan diet-diet yang lain. Kalau katakan mereka pernah cuba diet sebelum ni macam kononnya berhasil, tapi mesti diet-diet yang BBNU ni susah nak nampak kan. So that's why belum cuba, belum tahu. Dan saya dah tunjuk gambar yang pertama tadi, gambar yang dah follow meal plan. Ikut je Zaz dapat turunkan berat badan. Siapa sini yang nak saya explain apakah masalah seterusnya yang dialami oleh ramai student kita, especially mereka yang nak turunkan berat badan ni? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya nak tahu apakah sebenarnya kita punya masalah yang kedua. Right. Nampak akak mula stres, berat naik, tapi muka saja nampak tembam, berat naik 3 kilo. Tak apa. Tak apa Puan Ida Osman. It's okay. Saya yakin Puan Ida Osman mesti dapat turunkan berat badan lepas tu. Saya nak explain lagi masalah seterusnya tentang mereka yang nak turunkan berat badan ni. Selamat pagi Puan Angle. Apa khabar? So now, masalah kedua, orang yang nak turunkan berat badan ni, bukan setakat dia rasa macam dah nak give up. Bukan setakat dah nak give up. Yang keduanya, mereka rasa penat. Penat kenapa? Sebabkan mereka dah follow macam-macam jenis senaman. Dah berzumba, dah bererobik, dah buat macam-macam benda lah. Dekat YouTube tu dah follow macam-macam jenis senaman. Tapi tak turun-turun juga berat badan. Tak turun-turun juga berat badan dan dia tak nampak pun kesan. Diet BBNU ni lah yang buat berakak jatuh terjunam dari target yang diimpikan. Tu dia Terima kasih Cik Ros, terima kasih. So maksud saya sini, senaman tu penting, tapi sebenarnya ada satu benda yang lagi penting daripada senaman, iaitu penjagaan makanan. Saya pernah jumpa ramai orang yang bersenam gila-gila punya. Hari-hari bila setiap kali saya pergi gym, mesti muka ni akan ada dulu. Masa tahun lepas lah, Ramadan itu terus sampai 50 kilo, ni nak naikkan berat sikit barat. Pula orang sini follow kita nak turunkan berat. Kak Zal, Puan Alicia Sofia nak naikkan berat pula. Samalah kita Kak Zal. Saya lepas habis puasa 6 ni, bukan habis puasa 6, saya start hari Isnin. Lusa ni saya nak start naikkan berat badan saya kepada 100 kilo. Macam Kak Zal, jom kita sama-sama nak siapa dapat 100 kilo dulu. Okey, saya sambung balik semula Saya dah jumpa ramai orang juga yang dah cuba nak turunkan berat badan. Dia bersenam kau-kau punya. Dia pergi gym, buat cardio, dia buat macam-macam benda. Berat badan dia tak turun-turun. Yang saya nampak dia penat sangat. Dia penat bukannya macam senaman tu tak berhasil. Senaman tu berhasil. Tak ada masalah dengan senaman. Tapi kadang-kadang kita kena lihat benda yang pertama dulu, benda pokok pangkal dia. Kesilapan ramai orang, dia ingat bila nak kurus, dia kena buat senaman. Dia kena berkardio, dia kena berzumba. Sebenarnya tak perlu lagi. Benda pertama sekali yang mereka kena faham adalah mereka kena faham prioriti yang perlu difokuskan. Prioriti yang pertama sekali yang perlu difokuskan adalah dengan cara jaga makan. That's why ramai orang pernah cakap, jagalah makan. Jagalah makan. Tapi persoalan dia nak jaga makan macam mana? Macam mana nak jaga makan? Siapa kat sini boleh faham? Akak Acik Ros terus menjunam, Ida naik 3 kilo. Tak apa Puan Ida Osman, jangan risau. Nanti Puan Ida Osman ada berkesempatan masuk balik dekat dalam Black Magic Mentoring. Kita akan selalu buat weekly group coaching dan sebagainya. InsyaAllah memang berat badan Puan Ida Osman terpaksa turun semula. Terpaksalah turun. Okay. So, apa tadi saya cakap? Dah lupa. Bersenam manja-manja je bulan puasa kasih peluh. Pun kau team Kak Yong. Saya bersenam, pergi gym. Tapi sebab saya rasa macam bila saya bersenam, pergi gym dengan makan kurang lagi,
dia buatkan jam 3 petang tu mengantuk sikit. So tak apa, saya nak makan lebih, tak boleh makan lebih sangat sebab dah masa dia sikit. Bangun pukul berapa, nak bersahur pukul berapa. 100 kilo macam tu confirm. Tak apalah. Tak payah. Jangan sampai 100 kilo Kak Zal. Bahaya. Saya tak apa sebab saya ada plan kenapa 100 kilo tu saya nak capai. So now, apa tadi? Benda pertama, kadang-kadang orang akan cakap, jagalah makan. Tapi kadang-kadang kita tak tahu nak start dekat mana jaga makan tu. Maksud saya begini, semua orang cakap jaga makan. Tapi sebenarnya tak tahu macam mana cara nak jaga makan. Kita boleh tunjuk piramid makanan, kena makan apa lebih, kena makan apa kurang. Tapi kadang-kadang ada yang dah follow cara macam tu, berat tak turun-turun juga, malah mungkin akan naik berat badan. So, that's why bagi saya, kita kena faham dulu konsep apa? Konsep makanan mengikut keperluan tenaga. Cik Na, coach, kalau kita terlebih makan, kita boleh bakar kalori dengan senaman. Boleh Cik Na. Tidak ada masalah. Boleh sahaja untuk kita bersenam. Tapi sebenarnya kalau naik berat badan sebabkan terlebih makan, sebenarnya kita ada cara macam mana untuk kita cover balik dia punya terlebih makan tu. So puan Cik Na, saya rasa Cik Na ada dekat dalam kita punya Black Magic Mentoring. Boleh tengok lesson cara manipulasi, macam mana cara manipulasi. Macam itulah cara manipulasi something. Okay tu man. So baca komen jap. Dah ada ilmu naik sikit, tak perlu risau. Senang je nak turun balik. Kan Cik Ta kan? Cik Ta dah lama saya tak jumpa Cik Ta. Cik Ta sihat Cik Ta? Cik Ta punya keadaan kesihatan semakin baik ke, semakin China ke, semakin mengaum lagi? Cik komen sikit. Rindu nak dengar Cik Ta. Ni. Tapi insloss mak oi kasih tahu mesti tak percaya kan? Kasih tahu lah Kak Yong. Kita kasih tahu bagi semua orang tahu. Okay, so begini, itulah yang kedua. Yang kedua adalah kita nak turunkan berat badan tapi kita fokus kepada senaman lebih sangat. Kita tak jaga makan dan mereka pula tak tahu nak jaga makan tu macam mana. Jadi mereka macam buat itu tak kena, buat ini tak kena, jadilah sekali mereka tak buat apa-apa. Mereka rasa macam give up jugalah. Itu adalah masalah yang kedua yang saya lihat kepada ramai orang student saya. Dan sebenarnya saya faham, bukan saya nak kata macam saya nak sangkal situasi yang macam tu, bukan. Kadang-kadang saya faham, kalau katakan saya sekalipun saya dah cuba macam-macam jenis kaedah cara nak kurus tapi tak berjaya juga, mungkin saya akan pilih cara yang saya rasa mungkin akan bersesuaian dengan saya, dan nak check kesesuaian tu dia perlukan masa dan kita perlukan review dan sebagainya. That's why saya nak minta you all untuk join kita punya untuk like Facebook page IK dan join Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat, supaya kita akan dapat banyak tips-tips kurus dan sebagainya yang boleh dan insya-Allah akan membantu kita turunkan berat badan secara terpaksa. Cik Ta dah kembali mengaum. Gitu kan Cik Ta. Hai Puan Nurih Aziz, hai Puan Nur Hayati, apa khabar? Alhamdulillah Cik Ta dah sihat dah ya. Okey, lepas tu yang ketiga pula, masalah yang ketiga yang ramai orang hadapi, terutamanya mereka yang nak turunkan berat badan ni. Sebelum tu saya nak minum kejap, boleh tak? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Share banyak-banyak. Kalau boleh lagi banyak lagi bagus, sebab kita nak explain kepada diorang ni. Sebab apa? Kadang-kadang diorang ni tak tahu diorang ni ada masalah. Dan sebenarnya bila kita berada dalam keadaan kita dah berjumpa dengan orang yang ada masalah berat badan ni, saya boleh senang-senang je senaraikan satu persatu masalah orang supaya kita akan faham setiap masalah tu ada jalan penyelesaian dia. Saya nak minum kejap. Bismillah. Terima kasih kepada komen yang tahu. Hai Puan Rina Akira, terima kasih kepada yang komen. Yang ketiga, mereka yang ada masalah berat badan ni juga adalah mereka susah nak kawal selera makan. Susah. Maksud saya begini, kadang-kadang saya pernah jumpa mereka yang nak cuba turunkan berat badan. Benda awal yang mereka nampak, mereka explain kepada saya, coach, saya susah betul nak kawal selera makan. Saya dah cuba dah macam-macam cara. Dah cuba dah diet begitu begini.
tapi tak nampak pun kesan. Sebenarnya bila kita tak dapat nak kawal selera makan, besar kemungkinan benda tu berlaku sebab apa? Sebabkan kita salah pilih makan. Kita mungkin ambil makanan yang bergula tinggi ataupun ber-GI tinggi, ataupun mungkin kita ambil makanan yang berfiber kurang ataupun berprotein kurang, ataupun mungkin kita ambil makanan yang akan trigger rasa lapar lepas tu. Dan pagi tadi saya dapat tahu ada salah seorang daripada bekas student kita, dia bagi tahu kepada saya, coach, saya punya gastrik. Saya punya gastrik dah tak ada dah tak datang dah selama sepanjang bulan puasa ni. Lepas ikut meal plan daripada saya. Kenapa sebenarnya, apakah kaitan antara macam gastrik dengan selera makan ni? Kenapa? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Sebab dia ada kaitan Dia ada kaitan antara selera makan, susah nak kawal selera makan, lepas tu pula salah pilih makan, lalu dia akan menjadikan kita ada masalah gastrik ataupun GERD ataupun acid reflux. Begitu sebenarnya adalah keadaan yang mana kebiasaan berlaku. Jangan kata orang yang ada masalah berat badan tak ada masalah gastrik. Ingat masalah gastrik ni sebabkan kurang makan je ke? Tak, sebenarnya lebih gitu kan. So boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya lebih banyak dan share kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat Facebook Live ni kepada ramai orang lagi. Sebab kita percaya sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya nak cakap terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Seterusnya, apakah yang saya nak bagi tahu kat sini adalah seseorang itu yang ada masalah gastrik. Sebabkan apa? Sebabkan kadang-kadang mereka ambil makanan yang salah. Yang sepatutnya mereka makan lebih, mereka makan kurang macam tu kan. Jadi macam mana gastrik ni boleh berlaku? Selain daripada kita kurang makan sebenarnya, dia juga melawan dia punya hormon ghrelin yang suruh kita makan walaupun kita baru je lepas makan tadi. Dan sebabkan kita salah pilih makan, hormon ghrelin dalam perut tu akan keluar dan meningkat, menyebabkan kita rasa lapar walaupun kita baru je lepas makan, menyebabkan kita rasa nak makan. Kalau katakan kita tak nak makan, perut kita akan mula meragam dan akan mengeluarkan satu lagi asid, sejenis asid, dan menyebabkan perut kita makin berasid, lalu jadilah gastrik. Padahal baru je makan. So that's why kena pilih makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Dan bila kita follow meal plan, kita akan perasan kepada mereka yang pernah follow meal plan kan, mereka akan perasan yang pertama sekali, mereka akan nampak pertama badan mereka rasa ringan, perut mereka rasa lapang. Nombor 3, mereka rasa macam tak ada rasa nak makan banyak sangat, rasa cergas dan sebagainya. So that's why bagi saya, kalau katakan kita betul-betul nak mulakan peringkat awal turunkan berat badan ni, saya sarankan cuba pilih meal plan yang betul. Kalau rasa macam tak nak ambil meal plan daripada Batik Fitness sekalipun, ambillah meal plan daripada mana-mana nutritionist, mana-mana dietitian ataupun mana-mana fitness coach yang boleh bantu kita turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Siapa kat sini faham? Maksud saya boleh tak kalian faham? Sebab kita sebenarnya nak bantu mereka yang nak turunkan berat badan, tetapi kadang-kadang mereka ni macam tak nampak, tak jumpa kesan yang betul, tak jumpa cara yang betul, yang menyebabkan mereka ada masalah berat badan secara long term. That's why kita tak nak benda ni berlaku kepada student kita, terutamanya bila you all dah berada dalam kita punya circle, nak kurus siap cepat, dah join Black Magic Mentoring. Kita memang nak bantu you all turunkan berat badan sekiranya korang nak dibantulah. Kan? Siapa kat sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya lebih banyak? Jadi, maksud saya begini. Ui, siapa hal tu? Macam nak buka pintu pula. So, begini So, itu adalah 3 masalah. Tahun ni buat nasi impit sendiri guna beras basmati. Kau team. Nasib baik bukan guna brown rice. Pelik rasanya saya rasa nanti. Okey, itu adalah 3 masalah. 3 masalah kenapa ataupun apakah masalah orang yang baru mula nak turunkan berat badan. It's okay kalau katakan kita dah cuba macam-macam jenis diet, macam-macam, kita mungkin dah rasa nak give up sebabkan dah cuba macam-macam jenis diet tapi tak turunkan berat badan. Tak apa, it's okay. Setiap orang ada satu fasa yang dia gagal dulu tapi dia akan menang kemudian. Macam cerita Hindustan,
macam cerita-cerita hero-hero, cerita hero tu dia punya intro dia dramatik betul. Semua orang matilah, tinggal dia je hidup. So tapi lepas dia dah melalui rasa kegagalan tu, hati dia kuat untuk cuba benda yang lebih luar biasa daripada sebelumnya. Itulah yang menyebabkan mereka ni berjaya turunkan berat badan dengan sangat mudah. Jadi saya yakin kalau katakan kita kenal mereka yang baru mencuba-cuba nak turunkan berat badan, so biasa tu masalah macam tu. Boleh tak saya nak share satu lagi masalah? Satu lagi masalah yang saya rasa macam kita patut faham. Yang orang yang ada masalah berat badan ni, yang masa mula-mula nak turunkan berat badan, try guna brown rice pula, apa rasanya kan? Cik tak, saya tak pernah try. Saya kurang sikit makan lemang, makan ketupat bagai. Gedi kan, gedi. Gedi. Betul, saya memang kurang betul. Bukan kurang, saya memang tak makan lemang, tak makan ketupat, tak makan nasi impit. Tak makan. So, yang keempat, masalah yang keempat, ini ekstra saya nak bagi kan. Ini saya baru datang tadi. Committed, consistent, disiplin wajib ada dalam diri nak siap pula slim kan. So yang keempat ni, biasanya di kalangan mereka yang baru mula-mula nak turunkan berat badan. Siapa kat sini nak tahu apakah sebenarnya yang keempat? Cek komen sikit kalau nak tahu. Yang ni saya rasa macam selalu ada kat ramai orang. Tapi sebelum tu boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa ramai orang yang mungkin. Yang seterusnya, yang keempat, ramai orang ada masalah dia nak tanya suami dia dulu. Nak tanya suami dulu, nanti saya tanya suami saya ya, saya nak kurus ni kan. Yelah, suami dia marah. Suami dia marah sebabkan dia dah belanja duit beribu-ribu ringgit kepada produk kurus, dah belanja beribu-ribu ringgit kepada macam-macam jenis program kod yang dia dah join tapi tak kurus-kurus juga. So suami dia risau, kalau nak keluar duit RM1 sekalipun, suami dia risau, kod-kod lah nanti kalau katakan dia tak jadi juga. Sebabkan dia dah cuba dah 10 cara. 10 cara tu gagal juga. Mungkin dia rasa bukan masalah dengan program, tapi masalah dengan bini dia yang tak boleh nak turunkan berat badan. Tapi maksud saya gini, macam mana? Kita tengok kepada sejauh mana cara itu dah bantu ramai orang. Sebabkan kita lihat pada satu skop yang kecil je. Satu skop yang kecil sahaja, iaitu diri kita ataupun diri pasangan kita. Jadi kadang-kadang bila kita lihat kepada skop yang lebih besar, berapa ramaikah cara macam ni dah bantu orang. Memang kalau katakan kita tengok macam diet Atkins lah, diet ketogenik lah, memang dah bantu ramai orang turunkan berat badan, betul. Cumanya that's why kita keluarkan satu formula, nama formula itu adalah formula diet, DIET. T yang terakhir itu adalah tahan lama. Dan kekuatan formula diet ni terletak pada huruf T dia. Sama juga kekuatan Taming Sari ni terletak pada huruf ta dia. Ta dia kan macam cerita Piramli pula. So bagi saya, it's okay kalau rasa ragu-ragu, tapi jangan rasa ragu-ragu lama sangat. Cepat-cepat survey dekat orang yang boleh bantu kita turunkan berat badan. Saya tak kisah pun kalau katakan orang tu bukan Bartek Fitness. Saya tak kisah pun. Tapi yang saya kisah adalah mereka yang betul nak turunkan berat badan tapi masih lagi tak jumpa cara walaupun dah mencari selama puluhan tahun. Kan? Itu namanya buang masa. Sebab bila kita makin berusia, kita punya kemampuan kita untuk turunkan berat badan akan jadi makin susah. Jadi jangan buang masa kita dengan mencari-cari terlalu lama. Cepat make up your mind untuk pilih cara yang kita rasa boleh pergi. It's okay kalau katakan kita berbelanja sedikit. Okay? Sebab kadang-kadang bila kita sampai satu tahap, berat badan kita semakin meningkat dan kita punya tahap kesihatan kita semakin merosot. Maksud saya, dia mungkin akan menjadikan diri kita ni dapat penyakit seperti kencing manis dan darah tinggi. Dan bila dapat penyakit tu, keluarlah beribu-ribu ringgit pun untuk selesaikan masalah tu belum tentu lagi dapat diselesaikan. Jadi, it's okay untuk kita berbelanja kepada ilmu turunkan berat badan daripada kita berbelanja kepada produk turunkan berat badan. Sebab ilmu tu kita akan dapat pakai sampai bila-bila, produk tu kita akan guna sampai produk tu habis, dan bila kita stop, berat badan kita, ramai orang bagi feedback, berat badan mereka naik mendadak-dadak selepas mereka stop menggunakan produk kurus tersebut. Jadi, pilih sekarang
cara diet yang betul. Saya tak kisah sebenarnya, honestly saya tak kisah kalau katakan orang tu adalah kami. Yang paling penting sekali adalah pilih sekarang cara yang betul yang boleh bantu kita turunkan berat badan. Saya yakin mereka yang like Facebook page ni, yang selalu berada dalam Facebook live ni, kecuali mereka yang dah dapat capai berat badan macam Puan Ariski, macam Puan Alisha Sofia, macam Puan Cik Ros yang dah berjaya capai berat badan, macam Puan Enengga pun dah berjaya capai berat badan, dan juga ramai lagi. Okay, mereka nak turunkan berat badan tapi masih kita cari-cari cara yang sesuai. Okay, saya dalam Batik Fitness kita just share je apa saya punya pengalaman, bantu orang, dan saya just bagi tahu je apa yang saya punya rasa. Okay, pilihan di tengah masing-masing nak pilih apa kan. So terima kasih Cik Atai nak pilih ilmu. Saya rasa itu je daripada saya. Saya pula nak keluar berjalan-jalan lepas ni. Keluarga dulu masa akak terlibat dengan Batik Fitness, mereka tegur juga kerana akak sakit. Diorang tak payah sekarang. Depa tak payah sekarang. Okey, sokong lagi. Alhamdulillah dapat sokongan daripada keluarga Puan Ida Osman. Tahniah. Saya rasa itu je daripada saya. Saya pun lepas ni nak pergi merayap dengan wife saya kan, pergi beli barang sikit kan, pergi beli barang sikit, pergi berdating katanya. Okey, memang akan rentas daerah pun, tengok macam mana jadinya sebab kita ada surat. Okey, saya doakan semua sihat dan berjaya insya-Allah. Kalau katakan tiada arah melintang, saya akan buat live lagi jam 3 petang, dan saya akan buat live lagi dalam jam berapa dalam jam 9 malam. Right, saya doakan semua sihat dan berjaya. Tahniah kepada yang dah capai berat badan, target berat badan. Okey, tahniah, teruskan usaha, keep on inspiring. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.